Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada para pelajar bakal calon SPM, rakan-rakan guru di luar sana, para ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah anda semua sihat walafiat hendaknya. Jadi pada hari ini di bawah Kelantan Ikhlas bersama saya Cikgu Muhammad Razali bin Cik Hamid, Guru Cemerlang Sejarah SMK Kampung Cengal, Kota Baru, Kelantan. Okey, baiklah. Pada hari ini cikgu akan fokuskan kepada tema yang ke-11 bab 8 tingkatan 5 di bawah subtajuk 8.2 Pembangunan dan Perpaduan Negara, iaitu di bawah KBSM Sejarah tingkatan 5. Seterusnya, antara objektif diharapkan pelajar-pelajar yang berada di luar sana, yang pertama, dapat memahami konsep tema dan subtajuk serta istilah sejarah. Dan yang seterusnya, yang kedua, ialah mengetahui cara-cara menjawab soalan objektif dan struktur yang berkaitan dengan subtajuk. Dan yang ketiga, memahami dengan jelas tentang cara-cara menjawab soalan bahagian A, iaitu soalan struktur dalam kertas 2. Dan yang terakhir sekali ialah mengetahui cara mendalam panduan menjawab soalan KBAT SPM yang akan anda menduduki tak lama lagi. Seterusnya, antaranya ialah perlu memahami istilah sejarah. Dalam tajuk ini, yang cikgu gariskan yang terdapat dalam buku teks, istilah sejarah yang pertama ialah Sukma. Sukma, semua pelajar sudah tahu, iaitu Sukan Malaysia. Dan yang kedua ialah dasar kebudayaan kebangsaan. Maksudnya ialah dasar yang digubal untuk mengukuhkan perpaduan kebangsaan. Dan istilah yang ketiga ialah Mageren. Apa dia Mageren, anak-anak? Iaitu Majlis Gerakan Negara. Dan akhir sekali ialah Libra. Libra maksudnya ialah bertindak secara rasional. Jadi, pelajar-pelajar semua kena memahami istilah sejarah sebelum anda mengulang kaji ataupun sebelum anda menjawab soalan SPM nanti. Okey, seterusnya. Baiklah anak-anak pelajar sekalian, ini merupakan cadangan masa yang cikgu nak kongsi kepada anda semua. Untuk soalan struktur, kita perlu peruntukkan selama 15 minit saja. Jangan lebih daripada itu. Sekiranya anda lebih menjawab 15 minit untuk satu soalan, sukar untuk anda membuat semakan di akhir nanti. Dan bagi soalan esei, masa yang diperuntukkan ialah 30 minit sahaja untuk satu soalan. Cara keseluruhannya, wajib menjawab soalan struktur 4 soalan dan soalan esei daripada 7 soalan, anda boleh pilih 3 soalan yang anda boleh jawab. Baiklah, seterusnya. Sebelum anda menjawab soalan struktur ataupun esei, di sini, cikgu nak bawa satu formula. Iaitu formula yang pertama ialah jenis soalan sejarah SPM. Iaitu, kita fokus kepada PES ni. Iaitu, P ialah politik, E ekonomi, S sosial, N nilai, dan I ialah iktibar. Ini merupakan PES ni. Dan sebelah kanan ialah hala tuju jawapan. Sekiranya soalan tanya mengapakah, sudah tentu jawapannya ialah sebab. Sekiranya soalan tanya bagaimanakah, sudah tentu jawapannya langkah. Dan sekiranya soalan tanya sejauh manakah, pelajar-pelajar boleh jawab kepada kesan. Ini merupakan pasangan antara PES ni dan selak untuk jawapan sejarah. Baiklah, seterusnya. Kesan bagi soalan KBAT. Di sini, cikgu nak bawa pemikiran anda, kesan untuk soalan KBAT
Dia ada dua, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Sekiranya contoh soalan kesan positif, contoh soalannya, berikan cadangan anda untuk meningkatkan ekonomi negara. Itu sebagai contoh. Dan soalan negatif, sebelah kanan, ialah imperialisme barat memberi kesan negatif kepada masyarakat dan negara. Berikan penjelasan anda. Ini jawapan mana-mana yang munasabah. Kesan bagi soalan kebat. Seterusnya, penanda wacana untuk kita nak gunakan bagi soalan kebat, cikgu bagi formula atau akronim menggunakan akronim KABUS. Apa dia anak-anak KABUS? KABUS ialah K ialah kerana, dan agar, A, bagi ialah B, pangkal hurufnya, U ialah untuk, dan S ialah supaya. Ini merupakan penanda wacana yang kita boleh sambung antara fakta dan huraian lanjutan. Ini merupakan kata hubung untuk menjawab soalan kebat. Okey, baiklah, seterusnya. Mari menguji minda anda tentang soalan yang berfokus berkaitan dengan tajuk yang cikgu paparkan pada peringkat awal tadi. Antaranya ialah, seterusnya, contoh soalan subtu. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut untuk soalan fokus pada tajuk ataupun bab yang cikgu fokuskan tadi, bab 8, antara contoh soalan subtu SPMU 2020. Ini antara contoh secara paparan ataupun secara ringkas saja untuk pelajar-pelajar mengetahui. Biasa soalan A ialah soalan mengetahui ataupun soalan konsep. Soalan B ialah mengetahui dan soalan konsep. Dan soalan C, biasa kebanyakan soalan pada masa ini ialah soalan kebat. Ini maknanya contoh soalan subtu untuk markah 10%. Ini gambaran kasar kepada pelajar semua berkaitan dengan contoh soalan masa kini. Seterusnya, contoh soalan esei untuk sejarah SPMU 2020. Ini sebagai panduan, sebagai gambaran sahaja kepada anak-anak pelajar di luar sana. Ini sebagai contoh. Contoh soalan esei untuk soalan A. Jelaskan faktor mencetus revolusi pertanian di Britain. 4 markah. Ini soalan memahami. Dan soalan B, bagaimana revolusi pertanian telah menyebabkan rakyat Britain membangunkan perindustriannya. Aplikasi. Markahnya 8. Yang sebelah A tadi ialah markah 4. Dan soalan C, adakah revolusi pertanian dan imperialisme barat mempunyai perkaitan? Beri hujah anda. Ini merupakan soalan kebat. Jadi soalan esei ialah markahnya biasa ialah 488 ataupun 668. Keseluruhan markah bagi satu soalan ialah 20 markah. Ini sebagai gambaran kasar kepada bakal calon SPM 2020. Okey, baiklah. Seterusnya. Terlebih dahulu, cikgu akan paparkan cara-cara menganalisis soalan sejarah. Terlebih dahulu, apabila kita membaca satu-satu soalan, cikgu harap anda perlu menggariskan perkara-perkara penting yang ada dalam soalan. Iaitu, pertama sekali ialah tugasan. Yang kedua ialah kata kunci. Kata kunci merupakan tema atau subtajuk. Item ada dua saja, iaitu negatif atau positif. Dimensi. Dimensi ini ialah siapa yang terlibat dalam soalan itu. Mereka-mereka yang terlibat sama ada kuasa barat, pemimpin, Raja Melayu dan sebagainya. Skop. Skop merupakan ialah bidang. Skop biasa yang terbesar sekali terbahagi kepada 3 yang besar dalam soalan sejarah, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Diharap perkara ini dapat membantu pelajar semasa menjawab nanti. Okey, baiklah, seterusnya. Ini merupakan satu contoh soalan yang berkaitan dengan bab 8 yang cikgu sebut pada peringkat awal tadi. Contoh soalan, antara usaha untuk membentuk perpaduan dalam kalangan rakyat di negara kita adalah melalui kebudayaan dan sukan. Ini merupakan stimulus. Stimulus merupakan rangsangan dalam soalan. Soalan A, 1A, nyatakan kepentingan dasar kebudayaan kebangsaan.
Jadi sebagaimana biasa, pelajar-pelajar perlu menggaris dua perkara sahaja. Paling-paling kurang. Iaitu kata tugas. Nyatakan. Dan yang kedua ialah dasar kebudayaan kebangsaan. Dasar kebudayaan kebangsaan merupakan kata kunci. Kata kunci ini terdapat dalam subtajuk buku teks. Ini soalannya. Diharap pelajar-pelajar dapat memahami cara menganalisis dan menggaris perkara-perkara penting dalam soalan sebelum anda membuat rangka isi satu-satu soalan. Okey, baiklah. Seterusnya. Ini merupakan cadangan jawapan. Tapi jawapan yang lain pun boleh diterima. Okey, fakta yang pertama daripada soalan tadi. Menjadi panduan dalam membentuk identiti negara Malaysia. Itu fakta yang pertama. Dan fakta yang kedua menjadi panduan dalam mengekalkan identiti negara. Okey, saya harap anak-anak pelajar di luar sana dapat mencatat apa yang cikgu utarakan di sini. Fakta yang ketiga, memperkukuh perpaduan melalui kebudayaan. Dan fakta yang keempat, cuba lihat, memupuk memelihara kepribadian kebangsaan. Dan fakta yang kelima, memperkaya, mempertingkat kualiti kehidupan dari aspek kemanusiaan. Dan fakta yang keenam, memperkaya, mempertingkat kualiti kehidupan dari aspek kerohanian. Dan fakta yang ketujuh, mempertingkat kualiti kehidupan seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Yang ni mana-mana 3 daripada darab 1 markah. Mana-mana 3 daripada 7, maknanya semua jawapan ini boleh diterima. Di mana jawapan ini berada, biasa soalan A, maknanya direct ataupun terus secara langsung dalam buku teks. Okey, baiklah, seterusnya. Bagi soalan B, berkaitan dengan bab 8, perpaduan. Bagaimanakah sukan boleh membentuk semangat perpaduan di negara kita? Jadi ada dua perkara yang pelajar-pelajar perlu gariskan. Yang pertama apa dia, pelajar? Iaitu bagaimanakah? Bagaimanakah merupakan kata tugas. Ini merupakan bagaimana dan jawapannya ialah langkah-langkah ataupun cara-cara. Kata kunci dia ialah membentuk semangat perpaduan di negara kita. Ini satu contoh soalan B. Markahnya ialah 3 markah. Paling kurang, pelajar-pelajar perlu menyatakan fakta 3 fakta ataupun lebih. Baiklah, tengok cadangan jawapan bagi soalan B. Okey, cadangan jawapannya, fakta yang pertama. Pernyataan dalam sukan tanpa mengira ideologi. Sukan sebagaimana yang kita tahu, pelajar-pelajar sudah tahu, iaitu sukan Malaysia, sukan Commonwealth, sukan C dan sebagainya. Dan fakta yang kedua, dapat menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan rakyat. Dan fakta yang ketiga, aktiviti sukan tidak menghadkan penyertaan kepada suatu kaum sahaja. Dan fakta yang keempat, aktiviti sukan membuka peluang seluas-luasnya kepada mereka yang berminat. Dan fakta yang kelima, majlis sukan sekolah-sekolah ditubuhkan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan bagi menggalakkan aktiviti sukan. Dan fakta yang keenam, pelajar-pelajar, Tamasya Sukan Malaysia ataupun dipanggil SUKMA diadakan 2 tahun sekali ataupun dipanggil Dwi Tahunan, mengeratkan perpaduan. Dan fakta yang ketujuh, yang terakhir sekali, SUKMA juga dapat merapatkan hubungan antara negeri. Yang ini merupakan jawapan mana-mana yang munasabah. Kadang-kadang, soalan B ada juga yang jawapan yang logik mana-mana munasabah ataupun soalan kebat berada di soalan suktu, iaitu di bahagian 1B. Okey, baiklah, seterusnya. Bagi soalan C. Soalan C secara langsungnya ialah berkaitan dengan kebat. Fokus kepada tajuk yang cikgu utarakan tadi, iaitu bab 8. Okey, soalan C, sama-sama kita kupas soalan C. Soalannya ialah, apakah
saranan anda, ini pendapat anda, kepada generasi muda kini agar dapat mengekalkan kedaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negara kita? Baiklah. Berapa markah? Maknanya 4 markah diperuntukkan dalam soalan ini. Kata tugas soalan ini ialah apakah? Dan kata kuncinya ialah mengekalkan kedaulatan bahasa Melayu. Sebagaimana yang cikgu beritahu peringkat awal tadi, sekurang-kurangnya ada 2 perkara yang perlu anda gariskan, iaitu kata tugas dengan kata kunci. Baiklah, seterusnya cikgu akan fokus kepada cadangan jawapan berdasar kepada soalan 1C tadi. Fakta yang pertama, tidak merendahkan keupayaan bahasa Melayu sehingga berasa malu untuk menggunakan dalam perbualan. Ini cadangan anda. Cadangan anda maknanya cadangan calon. Jawapannya ialah logik, ada markah. Makna pemeriksa tidak teragak-agak untuk memberi markah kepada jawapan anda. Okey. Fakta yang kedua, mempertahankan dan menurut dasar-dasar dan syur kerajaan dalam mendaulatkan bahasa Melayu. Dan fakta yang seterusnya ialah fakta yang keempat, menerbitkan karya dalam bahasa Melayu dengan lebih banyak. Dan fakta yang kelima ialah mengendalikan semua mesyuarat majlis rasmi dalam bahasa Melayu. Dan yang keenam, menyediakan surat menyurat perjanjian minit mesyuarat dalam bahasa Melayu. Dan fakta yang ketujuh, tidak menganggap sebagai bahasa kelas yang kedua. Dan fakta yang ke-8, tidak menggunakan suka hati sehingga menjadi tidak gramatis. Dan fakta yang ke-9, meneruskan revolusi bahasa Melayu ke peringkat cyber dengan menggunakan secara meluas. Okey, fakta yang ke-10, berani bersaing dengan bahasa utama yang lain di dunia. Ini merupakan satu cadangan jawapan yang kebat. Mana-mana jawapan yang munasabah boleh diterima. Jadi jawab markah yang tadi ialah 4. Jadi anda ambil mana-mana jawapan ini, maknanya tiada masalah, boleh diterima. Okey, baiklah, seterusnya. Ini merupakan kelemahan calon, kelemahan pelajar SPM yang lepas semasa menjawab soalan. Yang pertama, cikgu nak bincang cara bersama-sama supaya perkara ini diharapkan anda-anda di luar sana menjadi panduan. Yang pertama, tidak memahami kehendak soalan. Jadi ini bermakna calon terus, bila baca soalan terus jawab saja tanpa mengambil kira kehendak soalan. Ini kelemahan yang pertama. Dan kelemahan yang kedua, calon tidak menganalisis soalan terlebih dahulu sebelum menjawab soalan tersebut, mengukuhkan jawapan dan tidak membuat rangka isi. Maknanya, calon terus menjawab tanpa merancang. Dan yang keempat, menjawab tanpa mengambil kira jumlah markah. Dan yang kelima, calon menjawab apa yang diketahui sahaja tanpa mengambil kira tugasan dan kata kunci soalan tersebut. Dan calon-calon juga termenuh dan mengambil masa yang lama untuk menjawab satu-satu soalan yang menyebabkan masa menjawab tidak mencukupi. Tidak merancang sebelum menjawab. Dan calon juga atau pelajar-pelajar di luar sana mengulang kaji soalan ataupun mengulang kaji pelajaran di saat-saat akhir, menyebabkan rasa kelang kabut untuk menguasai fakta sejarah dan tidak membuat pembahagian masa yang rapi semasa menjawab soalan. Ini merupakan kelemahan-kelemahan calon yang cikgu dapati. Kebanyakan calon pada masa ini, antaranya, cuma ada lagi yang lain, ini merupakan antara kelemahan yang ada. Cikgu harap pelajar-pelajar di luar sana dapat membaiki kelemahan-kelemahan ini. Semoga anda dapat menjawab peperiksaan sejarah ketah 2 khususnya untuk bagi mendapat markah yang cemerlang dalam peperiksaan nanti, insya-Allah. Okey, baiklah, seterusnya.
Di sini cikgu akan paparkan cara mengulang kaji sejarah SPM. Yang pertama, baca dengan tekun sebagaimana biasa. Baca di mana sumber kita? Sumber ialah buku teks. Semua pelajar ada buku teks semuanya. Apabila anda baca, cuba fahami dan hayati apa yang dibaca. Apabila baca, faham dan hayati, cuba anda menulis nota ringkas. Jangan menulis nota panjang. Nota yang paling ringkas yang anda sahaja boleh memahami. Dan cuba jawab soalan yang berkaitan dengan subtajuk yang dipelajari. Selepas daripada itu, cuba buat latih tubi soalan objektif iaitu dalam kertas 1 dan cuba ulang baca dan jawab soalan berkali-kali. Tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk kita dapat mengimbas kembali. Apabila kita mengulang kaji, dapat mengimbas kembali tajuk-tajuk yang kita terlupa dan fakta-fakta yang lama perlu kita panaskan semula bagi kita nak gunakan semasa peperiksaan nanti. Ini merupakan cadangan cikgu kepada pelajar-pelajar di luar sana cara-cara mengulang kaji sejarah SPM. Seterusnya, cuba renung-renungkan seketika. Sebelum cikgu akhiri pengajaran hari ini, cuba renung-renungkan seketika sedikit motivasi untuk anda bakal calon SPM 2020. Apa yang anda lakukan pada hari ini, setiap hari yang menentukan sama ada anda berjaya ataupun tidak mencapai matlamat. Cuba renung-renungkanlah. Ambil yang baik, jadikan panduan. Sekiranya tak baik, jadikan sempadan. Jadi cikgu rasa di sini saja yang cikgu dapat kongsikan pada hari ini berkaitan dengan tajuk Bab 8, tema yang ke-11, tingkatan 5 KBSN. Semoga kita berjumpa lagi di lain-lain siaran. Terima kasih kepada SSTP Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan dan kita jumpa lagi. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.